Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini di program Tuition Online Perlis Mengaji di laman Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis untuk slot Sains UPSR. Saya Cikgu Sharifah Azia, Guru Cemerlang Sains dari SK Asana Perlis. Okey, fokus kita pada hari ini adalah kemahiran proses sains mengenal pemboleh ubah. Terlebih dahulu kita lihat format untuk kertas 2 Sains UPSR di mana dalam kertas 2 Sains UPSR terdiri daripada 8 soalan yang mengandungi pecahan-pecahan gabungan daripada topik-topik yang pelbagai. Kamu akan diberi masa selama 1 jam untuk menjawab dan ia membawa markah keseluruhan sebanyak 40 markah. Okay. Cakupan konteks untuk UPSR ialah merangkumi semua topik Sains KSSR dari tahun 1 hingga tahun 6. Jadi mari kita lihat semula topik-topik yang telah kamu pelajari sejak kamu berada di tahun 1, 2 dan 3. Banyak kan? Okey, adakah kamu masih ingat apa yang kamu telah pelajari? So kalau kamu tengok di sini, kalau ada yang lupa, apa yang perlu kamu buat adalah ulang kaji semula. Okey? Cari sumber rujukan, baca semula untuk kamu ingat. Okey? Ini topik-topik yang telah kamu belajar semasa tahun 4, 5 dan 6 dan kamu boleh nampak di sini ada lagi topik-topik yang masih belum kamu belajar dan insya-Allah selepas PKP ini kita akan sambung pembelajaran bersama guru masing-masing. Alright. Konstruk Sains Kertas 2 UPSR 2019. Mari kita lihat. Okey, ada berapa bilangan soalan untuk pengetahuan? Ada 6 soalan dalam kertas 2 ya. Pemahaman ada 2, kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT ada 12. Ingat lagi tak hari itu yang kita bincangkan dalam kertas 1 ada 2 soalan KEBAT dan selebihnya berada di kertas 2. Inilah dia. 12 tu banyak Okey, dan dijangka akan bertambah dari tahun ke tahun. Jadi cikgu harapkan kamu bersedia untuk menghadapi soalan-soalan KEBAT macam ni. Selain itu, soalan kemahiran proses sains juga banyak. Ada 20 soalan yang terdiri daripada eksperimen-eksperimen di mana kamu perlu mengetahui semua kemahiran proses sains yang ditanya. Okey. Konstruk yang diuji adalah apa yang kamu tahu, apa yang kamu faham, okey. Kemahiran berfikir aras tinggi kamu dari segi aplikasi bagaimana kamu menggunakan ilmu dan pengetahuan serta kefahaman kamu untuk menyelesaikan masalah, menganalisis, menilai serta mencipta. Dan kemahiran proses sains seperti ini. Mengenal pemboleh ubah, okey. Ada banyak membuat pemerhatian, menyatakan tujuan, inferen, alasan. Okey. So berbalik semula pada fokus kita pada hari ini iaitu mengenal pemboleh ubah. Mengapa cikgu memilih mengenal pemboleh ubah? Kerana kunci untuk kamu menguasai atau untuk kamu skor dalam kertas 2 bagi bahagian teknik-teknik yang memerlukan teknik-teknik menjawab tertentu itu adalah dengan mengenal pasti pemboleh ubah dengan betul. Okey, sekiranya kamu berjaya mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi PM, pemboleh ubah bergerak balas PB serta pemboleh ubah yang dimalarkan, cikgu panggil dia sebagai PUMA, okey, insya-Allah kamu akan boleh menjawab dengan betul soalan tujuan, okey, pemerhatian, kesimpulan, hipotesis ataupun hubungan, okey, serta kamu akan dapat membuat lakaran ataupun jadual serta carta palang yang diminta kerana itu semua memerlukan pemboleh ubah yang betul. Jika salah pemboleh ubah, maka akan salahlah soalan-soalan tersebut. Okey. Okey. Cikgu akan hadiahkan sebuah lagu, okey, teknik menjawab kemahiran proses sains. Okey, walaupun kita hanya memfokuskan tentang mengenal pemboleh ubah, okey, tetapi untuk lagu ini dia merangkumi semua. Okey, lagu yang cikgu ubah suai daripada melodi lagi cantik, okey, dangdut sikit pagi ni. Alright, dan video ini kamu boleh layari di YouTube channel cikgu Sharifah Aziah untuk video penuh ya.
Okey, boleh nyanyi sama-sama. Okey, sambil nyanyi, tengok teknik-teknik dan bagaimana nak cari ataupun bagaimana cara untuk menjawab soalan yang memerlukan teknik yang betul. Doa yang berterusan, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kejayaan milik kita. Okey, jangan lupa jenguk-jenguk dan subscribe YouTube channel Cikgu Sharifah Azia untuk lebih banyak video. Alright. Fokus ataupun aktiviti kita pada hari ini adalah pertama, kita akan membaca dan memahami eksperimen. Okey, kedua, mencari kata kunci dan mengenal pemboleh ubah. Dan akhir sekali, insya-Allah ada masa kita akan menjawab kuis secara interaktif, melalui Kahoot. Jadi stay tune. Alright, mengenal pemboleh ubah. Setiap eksperimen yang kamu jalankan, sebelum kamu jalankan eksperimen itu dan tetapkan tujuannya, kita dah tetapkan tujuan untuk apa yang kita nak buat, right? Kita kena kenal pasti dahulu pemboleh ubah. Dan pemboleh ubah di dalam eksperimen dia ada 3. Pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasi, kita pendekkan menjadi PM, pemboleh ubah bergerak balas, PB, dan juga pemboleh ubah dimalarkan, iaitu PUMA, PU, pemboleh ubah, malar, iaitu benda yang sama. Jadi apa yang kita faham tentang pemboleh ubah dimanipulasi ni, tentang PM ni? Sebab ramai murid yang keliru dan selalu tertukar antara PM dengan PB.
Jadi apa dia, bagaimana nak ingat adalah setiap kali sebelum kita menjalankan eksperimen, kita dah tetapkan benda tu memang berbeza dari awal. So kalau kamu tengok dalam sesuatu eksperimen, kalau benda tu memang berbeza daripada awal, contohnya ada dua bekas, bekas A dengan bekas B. Apa yang berbeza dekat bekas itu? Okey, dan dia juga mempengaruhi keputusan eksperimen, dia menyebabkan keputusan dia lain-lain, berbeza, maka itulah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan sekiranya ada ayat pengenalan yang panjang, okey, kamu boleh mencari kata kunci, alright? Di mana kalau kamu jumpa perkataan berbeza atau berlainan, okey, kamu cepat-cepat gariskan kata kunci itu ataupun bulatkan kata kunci itu dan cek semula, betul tak benda ini adalah berbeza dari awal eksperimen dan dia akan menyebabkan keputusan pun berbeza. Okey, itu PM Baik, bagaimana pula dengan pemboleh ubah bergerak balas? PB. Okey, apa bezanya dengan PM? Sebab PB pun adalah beza, okey, berbeza. Alright, cuma apa beza antara dua ni? Kalau cikgu tanyalah dekat murid-murid kan, selalunya dekat kelas cikgu, dengan dekat bengkel-bengkel, kalau cikgu tanya apa itu pemboleh ubah bergerak balas? PB. Okey, baik, betul. Singkatan dia PB. Apa dia PB? Pemboleh ubah bergerak balas. Dan berulang soalan macam tu sampai malam pun tak habis. Okey? So, apakah pemboleh ubah bergerak balas sebenarnya? Kita kena faham setiap kali bila kita menjalankan eksperimen, okey, untuk mengkaji sesuatu, maka adalah keputusan yang akan kita perhatikan. Okey, apabila kita melakukan sesuatu aktiviti, dia akan ada dia punya kesan dia. Okey, keputusan dia. Maka pemboleh ubah bergerak balas ini sebenarnya adalah keputusan penyiasatan. Dan bila kita nak dapat PB ni? Selepas kita menjalankan penyiasatan. Bila dah keputusan, maknanya selepas jalankan penyiasatan ataupun selepas kita lakukan sesuatu, barulah kita dapat apa dia PB itu ataupun apa keputusannya. Dan sekiranya ada ayat-ayat yang boleh kita jadikan clue, maka apa kata kuncinya? Okey, perkataan direkodkan, okey, dicatatkan, diukur atau diperhatikan. Okey, diperhatikan. So, sekira kamu jumpa perkataan yang macam ni. Okey, kenapa dicatat? Kenapa direkod? Sebab setiap kali cikgu kamu menyuruh kamu menjalankan eksperimen, tentu jangan lupa catatkan keputusan, apa berlaku, apa jadi pada ketinggian pokok, apa jadi pada jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Semua itu lepas kita tolak kereta mainan tu, baru kita dapat jarak dia dan kita akan rekodkan di dalam jadual ataupun catah palang. Okey, manakala pemboleh ubah dimalarkan iaitu puma, okey, sama, okey, malar, benda yang sama, okey, dan dia mesti sama, okey, supaya eksperimen itu adil. Dan kebanyakannya ada lebihlah daripada satu puma tu. Sebab apa? Di dalam satu eksperimen dia akan hanya ambil satu PM, pemboleh ubah dimanipulasi, okey, dan yang lain-lain faktor yang boleh mempengaruhi keputusan automatik akan dijadikan sebagai puma. Itu yang kita katakan supaya eksperimen itu adil. Dia dalam eksperimen kalau dia ada 2 PM, dia akan mengganggu eksperimen tersebut. Okey, dan kata kunci, jika kamu nampak aja kata kunci itu sama, maka semak semula, betul tak benda ni sama? So itu adalah puma. Okey, tetapi ada cara untuk menulisnya. Okey, kita tak boleh nak tulis okey kereta mainan saja, bola, okey, cawan, botol. Okey, dia tak boleh sebab benda tu tak lengkap. Jadi kamu kena pastikan bahawa setiap pemboleh ubah yang ditanya ataupun pemboleh ubah yang ditulis mestilah ada ciri ataupun parameter. Cikgu lebih suka untuk gunakan ciri sebab murid lebih faham ciri itu apa. Ciri itu iaitu apa yang ada pada sesuatu bahan ataupun objek. So dalam jawapan pemboleh ubah kamu, sekiranya dia tanya apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini? Apakah yang diperhatikan dalam penyiasatan ini? Apakah pemboleh ubah dimanipulasikan dalam penyiasatan ini? Maka jawapan kamu harus mengandungi ciri dan objek. Okey? Baik. Kita cuba lihat, kita cuba kenal. Tips cikgu
untuk mudah, antara PM dengan PB, kita nak kenal yang mana dulu? Ini adalah maklumat dalam bentuk jadual. Okay? Dan kita tahu jadual adalah tempat untuk kita merekodkan pemerhatian ataupun keputusan eksperimen. Dan keputusan eksperimen itu biasanya kita memperolehnya selepas kita jalankan aktiviti. Jadi, PB-nya mesti berada pada tajuk yang akhir. So, di sini kita ada dua tajuk, iaitu saiz magnet dan bilangan paku yang dapat ditarik. Sekiranya cikgu dah kata PB adalah tajuk akhir, kita tak perlu nak fikir banyak lah. Tetapi of course lah kita kena confirmkan juga jangan overconfident, bahaya. Okey, ini adalah tajuk magnet tahun 3. Okey, ada saiz magnet kecil, bilangan paku dapat ditarik 8. Okey, 8 paku. Manakala saiz magnet yang besar, bilangan paku dapat ditarik ialah 15. Secara logiknya, yang mana yang kemudian baru kita tahu? Kita ada dua magnet, kita ada dua magnet, satu kecil, satu besar. Adakah kecil dan besar tu kemudian baru kita tahu? Ataupun kita letakkan magnet itu pada paku dan kita lihat ada berapa banyak paku yang dapat ditarik. Dan lepas tu baru kita buat, kita catatkan keputusan atau pemerhatian kita. Okey, so PB tajuk akhir, yang mana PB? Okey, bagus. PB adalah bilangan paku yang dapat ditarik. Okey, seterusnya dah cari PB tu, barulah kita tengok. Okey, apakah PM? PM adalah yang berbeza dari awal eksperimen dan dia akan mempengaruhi PB tersebut. So, kita tengok tajuk yang sebelumnya tu, saiz magnet. Pertama, tengok adakah saiz magnet tu berbeza? Okey, satu kecil, satu besar. Betul, dia berbeza. Adakah saiz magnet mempengaruhi bilangan paku yang dapat ditarik? Okey, kalau ikutkan buku teks tu, ya, okey, kita tengok jawapan kita mestilah berdasarkan maklumat yang diberi. So, di sini saiz magnet memang mempengaruhi. Yang kecil hanya dapat menarik 8 paku, yang besar dapat menarik 15 paku. Maka, okey, itu akan jadi sebagai PM. Tetapi harus dipastikan, harus diingat, dia mesti ada tajuk yang lengkap. Sekiranya dia tulis magnet saja dekat situ, pastikan kamu cari apa yang berbeza, apa ciri yang berbeza tentang magnet itu, maka kamu tambahkan sendiri, iaitu saiz magnet. Okey, seterusnya, lihat. Masih maklumat berbentuk jadual. Okey, tapi di sini kita ada 3 tajuk. Bekas, jisim garam, tempoh ketahanan ikan. Okey, ada 3 tajuk. Dan biasanya murid akan membuat kesilapan untuk mengenal pasti PM di sini. Tapi terlebih dahulu, macam tadi, PB adalah tajuk akhir. So, antara bekas, jisim garam dengan tempoh ketahanan ikan, okay, kita kena fahamlah eksperimen ini. Ini tentang apa? Tentang pengawetan makanan. Masih ingat lagi kita punya perbincangan dahulu tentang pengawetan makanan? Okey, di sini dalam dalam 2 bekas, satu bekas A, satu bekas B. Okey, dalam bekas A ada ikan. Ikan tu diletakkan sebanyak 150 gram garam dan dibiarkan, kita tunggu, tengok 10 hari dia rosak. Itu maksud tempoh ketahanan ikan. Ikan itu boleh bertahan selama 10 hari. Lepas tu dia rosak. Manakala dalam bekas B, kita masukkan ikan dan juga 300 gram garam. Dan kita lihat tempoh ketahanan ikan, selepas 20 hari barulah dia rosak. Jadi yang mana yang kemudian baru kita dapat? Adakah jisim garam? Jisim garam tu kita masukkan daripada awal. Okey, adakah bekas? Takkan tiba-tiba bekas berbeza? Takkan tiba-tiba bekas bertukar kan? Okey, maka dapatlah PB-nya adalah tempoh ketahanan ikan. Okey, selepas kita kenal pasti PB, nak cari yang mana PM yang tepat. Kita tengok bekas. Okey, bekas memang berbeza. Satu A, satu B. Okey? Tetapi, adakah ia lengkap atau tepat? Adakah bekas mempengaruhi tempoh ketahanan ikan? Okey. Oh, confused. Tak apa. Biar tunggu dulu. Letak tepi dulu. Kita tengok pula jisim garam. Okey. Jisim garam. Oh, berbeza. Satu 150 gram, satu 300 gram. Okey. So, berbeza dan lihat jisim garam. Ciri jisim garam objek. Baik. Antara bekas dengan jisim garam, yang mana sebenar-benarnya mempengaruhi tempoh ketahanan ikan? Seperti apa yang kita belajar.
Okey, so kita pun dapat, maka PM-nya adalah jisim garam. Okey, jangan semudah-mudahnya untuk kita letakkan bekas sebagai PM sebab ada yang selalunya buat kesilapan macam tu. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah eksperimen yang memberi ayat pengenalan, serta rajah dan juga jadual untuk membantu kamu memahami eksperimen. Okey, rajah di bawah menunjukkan penyiasatan oleh Adani. Adani itu anak cikgu. Okey, dia meletakkan 3 span yang berlainan saiz di dalam 3 bekas. Setiap bekas mengandungi 500 ml air. Okey, lihat rajah, apa yang kita nampak? Kita ada apa tu? Span kan? Okey, span itu span P kecil, span Q sederhana, span R besar. Okey, dan selepas 15 minit dia merekodkan isi padu air yang tinggal di dalam bekas. Dan hasil ditunjukkan dalam jadual di bawah. So, kita lihat pula jadual. Okey, tajuk pertama bekas, PQR. Lepas tu, tajuk yang di bawahnya adalah isi padu air yang tinggal, unit mililiter. Dalam bekas P, tinggal 400 mililiter air. Dalam bekas Q, tinggal 250 mililiter air. Manakala dalam bekas R, tinggal 100 mililiter air. Yang asalnya ada 500 mililiter air di dalam setiap bekas. Jadi di sini, kita cari PB dulu. Okey, apakah keputusan yang direkodkan? Apakah yang kita cari dan apa yang kita dapat selepas kita rendamkan saiz span yang berlainan saiz tu ke dalam air dan kita angkat. Okey. Jadi kita tengok. Kata kunci di sini selepas 15 minit, iaitu selepas kita celupkan span-span itu. Okey. Yang kedua, apa lagi kata kunci yang kita dapat? Merekodkan. Dia samalah macam direkodkan. Okey. Lepas 15 minit dia rekodkan. Apakah yang direkodkan di sini? Isi padu air yang tinggal. Jangan tinggal perkataan tinggal. Okey. Dan hasil ditunjukkan dalam jadual. Okey, bila kita nampak saja kata kunci ini, oh, ini adalah PB. Kita nak confirmkan, kita lihat dan rujuk pada jadual. Betul tak tajuk akhir pada jadual itu adalah isi padu air yang tinggal? Betul tak benda tu? Kemudian baru kita dapat? Okey, jika betul, maka confirm. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey. Isi padu air yang tinggal. Jangan tinggal perkataan tinggal. Kerana isi padu air, kalau kamu hanya menulis isi padu air sahaja, ia terlalu umum sebab dalam eksperimen ini kita ada 2 isi padu air. Pertama adalah isi padu air pada awal penyiasatan. Okey, sebelum kita celupkan span. Okey, yang kedua isi padu air yang tinggal iaitu selepas kita celupkan span dan kita angkat. Jadi pastikan jawapan kita lengkap Baik. Seterusnya kita cuba cari pula pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, PB kita dah dapat tadi, isi padu air yang tinggal. Sekarang ni apakah yang menyebabkan isi padu air yang tinggal itu berbeza? Kita cuba cari kata kunci. Okey. Apa kata kunci yang kamu dapat? Kita tengok dekat perenggan yang pertama di atas rajah. Berlainan. Ingat tadi kata kunci sama ada berbeza atau berlainan. Jadi kita tengok di sini apa yang berbezanya. Okey, dalam gambar kita boleh nampak, ingatnya gambar itu bukan hiasan semata-mata. Dalam gambar atau rajah dia ada maklumat. Jadi kamu hendaklah pandai menggunakan segala jenis maklumat yang dia bagi supaya kita akan dapat menjawab dengan betul. So di sini kita nampak okey, objek itu adalah span dan span itu berlainan dari segi saiznya. Maka adakah saiz span itu mempengaruhi isi padu air yang tinggal? Ya, maka itu adalah PM. So PM di sini adalah saiz span. Seterusnya kita cari pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu Puma. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan oleh Adani.
Dia meletakkan 3 span yang berlainan saiz di dalam 3 bekas. Dan setiap bekas mengandungi 500 ml air. Di sini tak ada perkataan sama. Tetapi kita kena faham, itulah sebabnya kita mesti memahami eksperimen. Dalam setiap bekas mengandungi 500 ml air, kita ada 3 bekas, bekas P, bekas Q, bekas R. Dan sebelum dicelupkan span itu, setiap bekas dia ada 500 ml air. Tetapi kamu tak boleh tulis, pemboleh ubah dimalarkan ialah 500 ml air. Kamu tak boleh tulis macam tu. Okey, kita kena ada ciri dan objek. Dan objek di sini atau bahan di sini adalah air. Okey, dan kita lihat mililiter. Mililiter kita dah belajar, ia adalah unit bagi isi padu. Maka, dia punya ciri adalah isi padu. Okey. Setiap bekas tu maknanya benda yang sama lah kan? Okey. So, isi padu air. Tetapi apa yang cikgu pesan tadi, kita jangan tertinggal. Dia ada isi padu air tu dia terlalu umum. So, sekarang ni benda ini daripada awal kan? Maka, tolonglah bagi lengkap. So, pumanya ialah isi padu awal air ataupun kamu boleh juga guna isi padu air sebelum penyiasatan ataupun isi padu air pada awal penyiasatan. Okey. Di sini senang je, isi padu awal air. Okey, seterusnya ini adalah soalan UPSR Okey. Tahun 2017 atau 2016 kalau tak silap cikgu. Baik. Rajah 3.1 menunjukkan dua situasi beban yang sama ditolak di atas permukaan yang berbeza. Jadi kita lihat situasi 1. Okey, ada seorang lelaki sedang menolak kotak 30 kg tu, okey, di atas jubin. Manakala situasi 2, okey, lelaki, juga seorang lelaki sedang menolak kotak 30 gram di atas tar. So, di sini kalau yang macam ni, okey, sebab kita ada nampak dia punya kata kunci di atas tu, jadi cuba kita cari PM dulu. So, apakah kata kunci untuk PM ataupun boleh ubah dimanipulasi di sini? Ada tak kamu perasan tak? Daripada ayat ni. Oh, dan jangan lupa ayat di atas ni selalu sangat ramai yang skip, dia tak nak baca. Pesanan cikgu, tolong baca ayat pengenalan. Kerana dalam ayat pengenalan dia ada clue tentang eksperimen yang dijalankan. Tambah-tambah pula kalau ayat yang diberi adalah ayat yang panjang, maka wajib ada maklumat di situ. Okey, so di sini apa yang kita nampak, okey, kata kunci yang kita nampak ialah berbeza. Okey, berbeza. Apa yang berbeza di sini? Permukaan. So kita lihat semula rajah, satu permukaan jubin, satu permukaan tar. Okey, ini adalah tajuk geseran. Mungkin ada yang belum belajar. Okey, kamu boleh baca, kita boleh baca buku teks ada. Okey, alright. So dia tolak di atas dua permukaan yang berbeza. So kita nampak dekat situ. Adakah dia akan mempengaruhi keputusan? Okey, tetapi bolehkah kita tulis permukaan saja? Apakah PM dia permukaan? Boleh ke tidak macam tu? Tak boleh sebab dia tak lengkap. Okey, jawapan kamu tidak akan diterima dan kamu tidak akan mendapat markah untuk jawapan yang terlalu umum macam tu. Okey, jadi bila kita nampak saja jubin dengan tar, okey, kalau dalam buku teks kita ada dua faktor yang mempengaruhi geseran. Pertama adalah jisim objek, kedua adalah jenis permukaan. Maka di sini kita tambahkan dia punya ciri atau parameter iaitu jenis permukaan. Okey, alright. Lihat pula apa kita tengok PB-nya. Pemboleh ubah bergerak balas adalah keputusan. Aktiviti di sini adalah menolak kotak di atas dua permukaan yang berbeza. Okey? So, kita pun ada pengalaman ni. Kita tak semestinya belajar dekat dalam kelas baru kita tahu. Sebenarnya sains ni ada dalam hidup kita. Memang boleh dikatakan hampir ke semua aktiviti hidup kita adalah berkaitan dengan sains. Alright? So, di sini siapa yang tak pernah tolak kotak? Alright? Kita ada, cuma mungkin di atas permukaan yang berbeza-beza lah. Cuma sekarang ni kita kena tahu antara jubin dengan tar, yang mana lebih licin, yang mana lebih kasar. Okey, so jubin dia lebih licin kan? Okey, manakala tar tu dia kasar.
Alright. So kalau kita tolaklah di atas Jubin, okay, ataupun di atas tar, apa keputusan yang kita dapat ataupun kita perhatikan? Okay, oh, atas Jubin senanglah nak tolak, syuh, laju je dia pergi. Tapi kalau atas tar, jenuh. Okay, nak tolak tu berpeluh-peluh. Alright, okay, so apa keputusannya adalah mudah ditolak ke sukar ditolak. Tetapi kita tak boleh nak tulis macam tu. Okay, ingat dia kena ada ciri dengan objek ataupun keadaan. Baik. So, di sini, PB-nya ialah, kalau benda tu senang nak tolak ataupun sukar nak tolak, okay, kita boleh gunakan perkataan kesukaran ataupun kebolehan. Kebolehan kita menolak kotak ataupun beban. Sebab beban dia ada nyatakan di situ. So, jawapan ini diterima. Kebolehan menolak kotak ataupun kebolehan menolak beban. Atau kesukaran menolak kotak atau kesukaran menolak beban. Itu sebagai pemboleh ubah, bergerak, balas. Okey, dan akhir sekali tentang pumanya, pemboleh ubah yang dimalarkan. Ada tak kata kunci yang dapat kamu kesan di atas, di ayat pengenalan? Ada tak? Okey, nampak perkataan sama? Okey, so sama kata kunci untuk puma. So, apakah yang sama di sini? Okey. Kita nampak rajah, kotak ini 30 kg, kotak ini pun 30 kg. Dan di ayat atas tu dia ada nampak beban yang sama. So, apakah pumanya? Kita tak boleh tulis beban. Apa dia yang sama? Cirinya apa tu? Kalau kilogram, ia adalah unit bagi jisim. Okey? Maka, jawapannya adalah jisim beban ataupun jisim kotak. Benda tu sama. Okey? Dan kalau kita tak gunakan perkataan jisim beban, kamu boleh juga gunakan jumlah beban ataupun kuantiti beban. Tetapi lebih tepatnya adalah berat beban. Okey? Tetapi yang tepatnya adalah jisim ataupun berat beban. Itu yang paling tepat. Jadi biasakan diri kita untuk menulis yang tepat. Okey. Seterusnya, maklumat berbentuk carta palang. Okey? Cikgu-cikgu kamu, cikgu pasti cikgu-cikgu kamu ada cara untuk bagi kamu ingat kedudukan PM dan PB pada carta palang dengan betul. Sangat penting, tak boleh terbalik. Sebab sekiranya terbalik, kamu akan automatik kehilangan markah. Okey, terutamanya kalau dalam soalan melukis carta palang, okey, sekiranya terbalik saja PM dan PB tu, automatik kita akan hilang 2 markah. Okey, jadi tolong pastikan kedudukan PM dan PB mesti betul. Dan bagaimana caranya? Memang ada banyak. Tak kiralah apa cara kamu, asalkan kamu boleh ingat dengan betul. Okey, satu, ada orang kata okey, B, PB, bulan. B duduk dekat atas, bulan duduk kat atas. Okey, M, manusia duduk kat bawah. So, PB dekat atas, PM dekat bawah. Bulan di atas, manusia di bawah. Okey, tu. Yang kedua, ada yang kata B berdiri. Okey, B berdiri, betul. PB berdiri. Manakala M menerak. Okey, orang pendek kata menerak. Meniarap. Okey, ada yang kasar sikit, meninggal terus. Astaghfirullahalazim. Okey. Tak kisah, asalkan kita ingat. Okey? Alright. Untuk cikgu gunakan dengan anak-anak murid cikgu apa semua. Cikgu gunakan bom. Lagi ganas, pecah terus. Okey? Alright. So, cikgu gunakan B, O, M. Bom. Tolong meletup. Jangan meletup. Okey? Tapi bendi kan meletup. Alright. Baik. So, apa benda bom ni? Kita tengok B dengan M tu Okey? So, B untuk PB. Okey? O ini adalah maklumatnya. Itu maklumat. Okey? Manakala M adalah untuk PM. Jadi tolong pastikan kedudukannya betul, jangan terbalik. Bagaimana pula dengan yang ni? Kalau ikutkan guna bom tu. Okey? B, O, M. Bom. Okey. So, PB-nya jarak dilalui oleh kereta mainan. Manakala M ini adalah bilangan roda. Okey? So, ini adalah tajuk. Geseran dicampur dengan kelajuan serta mesin ringkas. Yang ni tiga-tiga boleh masuk Okey? Alright? Kamu tak belajar lagi. Tetapi walaupun tak belajar, sekiranya kita tahu teknik untuk kita mengenal PM dan PB melalui carta palang, insya-Allah kita boleh jawab.
Okey, sebab itulah pentingnya kita mengenal PM dan PB dengan betul. Okey, untuk menjawab soalan tujuan, untuk menjawab soalan pemerhatian, hubungan, kesimpulan dan juga melukis carta palang ataupun jadual. Okey, so pastikan benda tu betul. Baik. Okey. Okey, let's Kahoot. Okey macam biasa. Tapi hari ni cikgu dah extend dia punya masa untuk menjawab. Okey, sebenarnya kuis Kahoot ni dia bergantung kepada kita punya kelajuan internet Kalau internet kita slow, okey, dia punya soalan tu akan lambat keluar dekat skrin. Jadi cikgu harap kamu boleh bersabar. Sekiranya tak dapat nak join Kahoot untuk hari ini, okey, tak apa, nanti kemudian cikgu akan bagi link quizzes untuk kamu ataupun link Kahoot macam biasalah untuk kamu jawab dan praktis dekat situ. Okey, so layari Google dan type www.kahoot.com, klik play masukkan game pin dia 2281672 dan klik enter. Okey, masukkan nama kamu dan sedia menjawab quiz. Okey, all the best. Okey, kita buka jap. Sekejap. Mana tu? Ya Awal sangat well done tu. Ustaz tolong. Oh, masuk situ. Maklumlah beginner. Okey. Oh, okey. Oi, laju. Cikgu yang masuk lambat Alright, kita dah ada 54. Terima kasih Ustaz. Okey, kita dah ada 57, 59. Okey. 66. Okey, untuk hari ni 100. Tengoklah berapa ramai yang masuk ni. Okey. Tapi yang memerlukan kesabaran yang tak dapat nak join tu jangan marah-marah. Okey, hidup ini perlu happy-happy, tenang-tenang. Jangan fikirkan benda-benda yang remeh, okey. Yang menyesatkan fikiran. Okey, kita dah ada 91 players. Okey. Okey, laju. Abqori, cikgu nampak nama tu. Abqori murid cikgu. Siapa lagi tu? Okey, Sarah, Putri Zulaika, Zul, Akif, SK Kola. Okey. Orang Kola. Faris, Syed Faris pun ada. Atiyah, Sri Indra ni. Okey, Syed Faris senang. Okey. Wih, dah 128. Okey, kita akan mula dengan kiraan. Sedia Okey. Cikgu ambil sampai 150 lah. Okey. Cikgu ni payah sikit nak mengecewakan orang, cik. Okey, Okey, kita mula sekarang. Kuis mengenal pemboleh ubah. Jadi Doraemon sekejap. Okey. Apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini? Maklumat berbentuk jadual. Tajuk pertama jenis kenderaan, tajuk kedua tempoh masa perjalanan. Okey. Merah jenis kenderaan, kuning jisim kenderaan, biru tempoh masa perjalanan dan hijau jarak perjalanan. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okey, so 57 orang berjaya menjawab dengan betul. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ni adalah tempoh masa perjalanan. Okey, tahniah. Kita lihat. Sharifah, cikgu ke tu? Tak Okey. Nur Ain Kamila, Zul Haikal. Macam kenal je. Okey, tahniah. Okey, seterusnya. Soalan kedua. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini? So, cikgu bagi masa ni lama 1 minit ni. Rajah menunjukkan hasil penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid ke atas 2 ladang ternakan rusa. Bilangan rusa bagi setiap ladang adalah sama. So, ladang A boleh nampak rusa dia macam mana? Kurus. Ladang B boleh nampak rusanya gemuk. Okey, kuat makan ni. Baik. So, yang dimalarkan adalah apa yang sama. Okey, merah saiz rusa.
Kuning, jumlah makanan. Biru, jisim rusa. Dan hijau, bilangan rusa. Jangan lupa cari kata kunci untuk mencari Puma. Okey, ada banyak masa lagi, 10 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Baik. Okey, 83 orang telah berjaya menjawab. Jawapan yang betulnya adalah bilangan rusa. Kamu boleh lihat kata kuncinya adalah sama tadi ni. Okey. Nur Ain Kamilah telah potong Okey, Azim di tempat kedua, Sharifah di tempat ketiga. Okey, seterusnya kita teruskan. Soalan 3. Apakah pemboleh ubah dimanipulasi dalam penyiasatan ini? Maklumat dalam bentuk carta palang. Okey, tajuk di atas masa untuk sampai. Tajuk di bawah kelajuan kereta mainan. Ini di bawah tajuk kelajuan, kita tak belajar lagi Okey, tapi bila tahu teknik untuk mencari PM dan PB dengan betul, insya-Allah boleh cari jawapan yang betul juga. Merah, masa untuk sampai. Kuning, kelajuan kereta mainan. Biru, saiz kereta mainan. Dan hijau, jenis permukaan. Jadi apa PM? Okey, so jawapannya adalah kelajuan kereta mainan. Ingat bom M di bawah 58 orang berjaya menjawab dengan betul. Tahniah. Okey, Syahidah is the highest climber. Okey, tahniah Syahidah. Okey, Azim dah potong. Mana pergi Sharifah? Okey, next. Soalan berikutnya. Apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini? Okey, tajuk di depan ni adalah jadual saiz kotak. Tajuk yang kedua, jarak yang dilalui dalam masa 5 minit. So, merah, jarak yang dilalui dalam masa 5 minit. Kuning, jisim beban. Biru, saiz kotak. Hijau, jenis permukaan. So, dia tanya PB. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Baik, 67 berjaya menjawab dengan betul, iaitu jarak yang dilalui dalam masa 5 minit. Lepas kita tolak kereta mainan ataupun kita tolak kotak ataupun kita tolak troli, kita baru kita boleh lihat berapa jauh objek itu pergi. Okey. Okey, Azim mendahului. Diikuti dengan ku Daniel. Okey, macam kenal je. Alright. Okey, seterusnya ready? 3 tuala berbeza ketebalan dijemur di ampaian. Masa untuk kering direkodkan. Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Okey, ni tak ada rajah Yang ni cikgu nak kamu kenal pasti kata kunci dia. Cikgu tanya pemboleh ubah manipulasi iaitu PM. Merah, masa untuk kering. Kuning, ketebalan tuala. Biru, suhu persekitaran. Hijau, jenis kain. Ini cikgu bagi masa seminit untuk kamu memikirkan, membaca dan mencari kata kunci untuk PM. Sepuluh, 9, 8, 7, 6. Okey, hampir semua sempat untuk menjawab tu. Okey, 132 jawapan. Okey, tahniah 56 orang yang berjaya menjawab dengan betul, iaitu ketebalan tuala. Kalau kita tengok kata kuncinya ialah berbeza ketebalan. So berbeza adalah kata kunci untuk PM. So apa yang berbeza di sini? Ketebalan. Apa objeknya? Tuala. So ketebalan tuala. Okey. Kita lihat siapa yang mendahului. Okey, Ku Daniel, tahniah. Okey, 6 pemain. Okey, boleh dah berjaya menjawab 4 soalan berturut-turut dengan betul. Tahniah. Okey, kita teruskan. Apakah pemboleh ubah yang dimalarkan dalam penyiasatan ini? Ini tadi kita dah bincang soalan tolak kotak di atas permukaan jubin dan ta. Okey, tapi soalannya di sini adalah Puma. So kalau kamu ingat dengar betul-betul penerangan tadi, mengikuti tadi, senang je kita nak jawab tu. Kata kunci pun ada di atas tu. Okey, merah, jenis permukaan.
kuning ketinggian kotak, biru kebolehan menolak kotak, hijau jisim kotak. Okey. Masa dah habis. Okey. 51 orang berjaya menjawab dengan betul, iaitu jisim kotak. Kalau lihat tadi, kata kuncinya adalah sama. Beban yang sama. So, beban dia 30 kg dengan 30 kg. So, jisim kotak. Okey. Kita lihat. Okey. Ku Daniel masih mendahului. Diikuti dengan Syah, Wafa, Miza, Sri 3 dan Nazirul. Okey, tahniah. Amir is the highest climber. Adakah Amir 6 Bestari? SK Sena. Okey. Tahniah. Okey, teruskan. Apakah pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini? Maklumat berbentuk carta palang. Okey. Atas bilangan haiwan, bawah tahun. So, merah tahun, kuning jenis haiwan, biru bilangan haiwan, hijau tempat penyiasatan. So, cikgu tanya PB. Ingat bom, ingat bulan, ingat berdiri. Okey, time's up. Tahniah, 56 orang berjaya menjawab bilangan haiwan dengan betul. Okey, tajuk kat atas kan? Okey. Tahniah, Ku Daniel masih mendahului. Okey, cikgu nampak ada Anik di situ. SKK ni kayang kan? Macam kenal je. Okey, bagus. Ramai yang kenal yang join ni. Okey, seterusnya. Pemboleh ubah bergerak balas. PB ialah keputusan penyiasatan. Betul atau salah? Biru betul, merah salah. Okey. 15 saat. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. 85 orang berjaya menjawab dengan betul, iaitu betul. Jawapan dia betul. Okey. Keputusan penyiasatan Okey. So, alright. Kita lihat siapa tempat ketiga. Wafa. Tahniah Wafa. Okey. Tempat kedua. Syah. Berjaya menjawab semua jawapan dengan betul ni. Okey, bagus. Menjawab soalan dengan betul. Dan nombor 1 ialah Ku Daniel. Okey, cikgu rasa ni SRK Sri Indra ni. Kalau tak silap cikgu lah. Okey. Runners up tu siapa tak sempat nak baca. Okey, tahniah untuk ketiga-tiga murid ini. Okey, minta PM cikgu macam biasa Ada hadiah menanti tapi selepas PKP lah insya-Allah. Kalau luar daripada playlist, insya-Allah cikgu akan postkan. Okey, jangan lupa Ku Daniel, Syah dengan Wafa. Sila contact cikgu Okey. Baik. Very good, well done. Semua joget-joget, okey. Insya-Allah next time ada lagi okey. Kahoot ataupun quizzes. Okey. Sekiranya kamu ingin mengulang kaji, okey, dalam bentuk quiz, okey, kamu boleh join channel quiz online cikgu, okey, melalui aplikasi Telegram. Okey, cikgu ada 4 channel di situ. Sains tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okey, untuk kamu join, di situ ada banyak soalan-soalan merangkumi semua topik dalam setiap tahun Yang tahun 6 masih dalam penambahan bahan. Okey, jangan lupa layari YouTube channel cikgu, Cikgu Sharifah Azia. Okey, grup Facebook cikgu boleh join untuk perkongsian bahan dan PDPC. Okey, galeri Cikgu Sharifah Azia. Okey, di situ ada bahan-bahan untuk ulang kaji, okey, idea sharing untuk PDPC untuk guru-guru semua Okey, dan juga laman blog cikgu di a4science.blogspot.com. Okey, di situ juga ada teknik-teknik untuk menjawab soalan kertas 2. Jadi kamu boleh layari laman blog tersebut. Okey. Jangan lupa untuk slot ketiga kita, Sains UPSR pada hari Isnin ini, 6 April 2020, jam 12.30 hari, penguasaan fakta sains melalui lagu, di mana cikgu pilih tajuk Gerhana Sains tahun 6 untuk kita bincangkan. So, lagu apa yang cikgu pilih itu untuk jadikan lagu sebagai gerhana? Sila tunggu. Okey Okey, akhir kata daripada cikgu, stay at home, duduk di rumah, hapuskan COVID-19. Thank you the frontliners and Perlis mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.